ada setengah orang dia orang pakai call tau. Malam ni free tak? Okey lah, nak ambil satu malam nak ni apa semua. Tapi macam saya sendirian berhad tau. Sendirian. So, saya lepak kat tepi-tepi jalan. Macam pukul 6, 7 tu saya dah ni duduk kat tepi tangga hotel. Ada orang tanya berapa, kita jawab lah. Lagi kalau time tu muda-muda kan, boleh lah orang kata nak markup harga sikit kan. Kembali lagi kita semula di Sembang Wanita Extra, semestinya dengan topik yang lebih hangat. Hari ini kalau ikutkan topik ni agak sensitif sikit, jadi Mimi mohon awal ya, supaya para pendengar yang sedang melihat video ini untuk membuka minda dan menerima dan jangan terlampau judge. Hari ini kita bawakan seorang wanita yang telah pun jadi service girl sejak daripada umur 16 tahun untuk mencari duit. Kita nak tahu lagi lanjut kenapa wanita ini menjadi service girl dan apa yang berlaku dengan dirinya dan lain-lain. So, hai Kak, sihat Kak hari ni? Alhamdulillah. Okey, Akak, Mimi difahamkan Akak telah menjadi service girl sejak umur 16 tahun, betul tak Kak? Betul. Kalau nak tahulah, kenapa boleh Akak terjebak untuk buat benda begitu? Dia sebenarnya motor dadah lah. So daripada kecil Akak mula hisap dadah ke macam mana? Daripada umur 14. Macam mana Akak terjebak tu? Daripada kawan-kawan melepak. Sebab saya lebih pada kawan dengan lelaki tau. So bila dia orang kata try lah, jom lah kita try. Kalau ikutkan umur 14 tahun baru form 2 time tu kan? Ya, form masih 2. Muda lagi lah. Akak kan selalunya orang kata bila form 2 kita berada di sekolah. Ya. Tapi Akak macam mana? Sekolah macam biasa, tapi aktiviti tu tak sihat lah. Kadang-kadang tak pergi pun sekolah, ponteng. Pakai sekolah tapi kita panjat belakang-belakang. Macam tu lah. Betul Akak berada di mana? Sekolah semua di area mana? Membesar kat area Kelang. Oh, membesar di area Kelang. Okey, kalau boleh lah Mimi nak tahu Akak ingat balik first time Akak mula mengambil dadah tu. Macam mana? Dia macam ni saya melepak kan. Dia kata, jomlah try rokok baru. Yang kita ni pun try lah. Sebab kita memang merokok daripada umur 13. Bila kita tak tahu, so kita mengikut. Try lah. Bila dapat rasa efek dia tu macam, bestnya. So bila tahu harga dia berapa nak ambil apa semua, kita perlukan duit. Tapi satu ya, tak mencuri lah. Tapi kita cari cara macam ni pun nak dapatkan duit. Macam ada tolong kawan balut burger ke. Macam tu lah, ambil upah-upah. Semua tu nak beli dadah. Mungkin Akak ada yang tanya, time tu Akak muda lagi. Bagi Mimi 14 tahun, 13 tahun tu sangat muda kan? Yeah. How about your parents? Parents seorang yang diorang straight tau. Tapi kita ni memberontak dan diam. Dia dah tidur, kita keluar ikut pintu belakang. Ada saya jalan dia. Apa yang membuatkan Akak rebel? Sebab kalau ikutkan, kalau parents yang baik, kita tak rebel kan? Apa yang membuatkan Akak nak jadi memberontak pada usia macam tu? Parents saya suka, macam mak saya suka bandingkan. Saya dengan sepupu. Cuba jadi macam tu, cuba jadi macam ni. Tengok diorang belajar okey. Jadi macam kita ni pendam. Rasa macam kekurangan apa semua kan. Start tu lah jadi macam kita ni melia. Buat hak sendiri, kepala sendiri. Tapi depan orang kita okey je lah. Tak melawan. Tak pernah lagi lah macam bila mak tu cakap nak melenting balik tak. Tu bukan start. Saya memang seorang yang paling saya takkan tengking mak saya takkan balas balik. Saya diam je. Macam mana pun dia baling benda pun saya keluar rumah macam tu. Faham. So permulaan ambil dadah tu dekat sekolah lah. Tak tahulah kat mana. Tempat lepak kita lah. Tempat lepak. Kat Felda. Kat Felda. So first time Akak ambil, Akak rasa best, teruskan. Lepas tu ada yang kalau kau nak jadi runner, okey lah kita. So ada mana ada orang nak ambil, kita hantar. Nanti dapat duit. Tak apa, nanti dia bagi payung sikit. So okey lah. Kat situ lah kita bukan
belajar tau. Dari kita ni, saya ni berkawan dengan orang yang atas-atas. Yang ada yang sampai umur pakcik, umur yang 30 lebih, 40. Melepak orang kata dengan diorang kan. So kita lagi tahu pengalaman diorang banyak ajar apa lagi lah. Akak kan time tu wanita kan. Lepas tu akak pun cakap akak berkawan dengan ramai lelaki. Tak rasa takut ke time tu kak? Time tu sebab mungkin membesar dengan lelaki, orang kata tak tahulah kenapa macam tak, bagi saya macam tak selesainya kawan dengan perempuan. Backstab tu banyak sangat. Rasa macam saya bila berkawan tapi dia dikutuk lah. Nanti orang bagi tahu. So jadi macam trust issue tu kat situ. And then ada satu kejadian yang saya rasa umur saya 14, saya lari rumah time tu. Sebab pencapaian akademik saya tak bagus, and then mak saya macam akan beritahu bapak saya kan. Sebelum bapak saya marah, saya lari rumah seminggu. Time tu saya lari ke rumah kat Kuala Selangor. Kat kampung tu kan. Kejadian yang tak disangka lah. Orang kata kita ni perempuan umur 14, saya perkosa ramai-ramai di Kuala Selangor lah. Ya. Macam mana kejadian tu boleh berlaku? Macam dia belanja dadah, belanja ais lah. So kita dalam keadaan yang orang kata dan pengaruh dadah lagi kan. So kat situ lah ambil kesempatan yang kita patut. Time tu kawan-kawan akak juga ke? Yang kawan kita seorang je. Yang lain tu datang melepak kan. Tu kat situ lah. Pada umur 14 tahun. Macam mana akak sedar yang akak telah pun diratah beramai-ramai? Kita sedar tapi cuma tak boleh buat apa. Sebab diorang saya tu kat rumah estate tau. So diorang kurung kat situ kan, diorang lepak situ. Lepas tu last kali dah 6 hari. Hari ke-6 mak ayah saya memang buat report. Mak ayah hari ke-6 baru diorang hantar saya dekat bus stand, kat area tempat saya yang duduk lah kat Kelang. So saya call sepupu saya ambil. Maknanya akak diroga beramai-ramai tu sepanjang 6 hari ke ataupun ada 1 hari je yang diorang? Dia 6 hari, orang yang berbeza. So total 20 orang. Ya Allah. Macam mana perasaan akak time tu? Macam Allah je tahu. And then bila kita balik rumah, mak bawa pergi balai sebab polis nak kena tahu kan. Bila kita ni pergi hospital semua, nampaklah ada kesan yang kesan yang tak rela ada. So not lah semua yang kita tu kita pengaruh kita rela tak. Memang tak sangka sampai tahap macam tu lah. Tiba dalam proses yang tu mak saya nampak mak saya ni macam malu nanti orang tahu anak dia kena gerogol. Nanti orang kampung dia terlalu fikirkan maruah dia. Lepas tu dia terlalu fikirkan nama. And then dia pun polis nak datang ambil, dia suruh ambil kat Dewan, jauh-jauh daripada rumah. Macam tu, jangan ambil bagi orang nampak. Sebab saya macam ni anak kau ni. Macam tu. Dalam saya kan, saya dah muntah dan start nak marah. Ni anak kau ni, takkan tak ada nak rasa kesian. Dan kes ni tergantung macam tu. Dia sebab ada polis tu kata dia ingat nak masukkan saya pusat lah. Sebab saya dari rumah, so boleh masuk pusat pemulihan. Asal tu dia tak payah nanti dia malu lah, orang tahu anak dia masuk sekolah yang negeri lah apa. Dia tu stop, tak bawa saya pergi balai lah. So kes tu tergantung lah. Yang patut yang dia tangkap tu lepas macam tu lah. Sebab dia dah report ni. So jadi macam saya kat situ, saya rasa macam mula nak membenci tau. Saya mula start nak marah apa semua. Kat situ nampak saya jadi seorang yang pendiam dan saya banyak duduk bilik. Tapi time akak di rumah ramai tu akak tak pregnant lah. Mak saya ada bagi makan ubat, jamu apa semua kan. And then alhamdulillah dia
keluar lah period. So tak pregnant. Dia paling takut lah time tu saya pregnant apa semua. Lepas tu start tu saya cakap umur 16. Start umur 16 tu saya dah pandai pergi KL apa semua. Saya tengok kawan saya ada yang jadi service girl. Service girl yang orang kata duit dia sentiasa ada. Tapi macam saya mungkin sebab saya masuk kat area coket kan. Saya tengok area coket macam bila malam ni kehidupan dia kakak, abang tu ada macam tu. Macam dia okey lah, tak apa nak stay sini lah. Start situ saya stay. Saya sekolah tapi Jumaat Sabtu saya tak balik. Time tu tak ada tanya daripada family ke mana kau pergi? Mungkin diorang pun dah bosan dengan sikap saya yang jenis duduk bilik. Bila diorang cakap saya tak layan. Saya no respon. Kenapa kak? Disebabkan saya jenis memberontak. Saya tak tunjuk saya memberontak tapi saya diam. Akak pernah tak menyalahkan keluarga akak sebab keluarga akak lah akak jadi macam ni? Ataupun akak memang put the blame on you? Sebenarnya saya tak adalah salahkan 100% kat orang. Tapi orang kata salahkan diri sendiri ada, salahkan family ada, macam tu lah. Tapi nak 100% tak salahkan dia, tak lah. Sebab ni semua yang terjadi ni pilihan saya. Sebab saya bagi saya, sekarang saya service girl, dah alang-alang hidup saya dah rosak, jalan je lah. Tak mungkin bagi ada, yalah, lelaki mana nak perempuan yang dah macam ni. Saya fikir macam tu. Akak muda lagi kalau ikutkan sebenarnya time tu kan? Muda. Sangat muda. Ya. Mungkin sebab itulah akak berfikir macam tu. Orang kata muda, darah panas. Betul. Dia nak ikut rentak dia. Lepas tu dia macam kita ni orang kata tak tahu. Kita kadang-kadang tak tahu apa yang kita nak dalam hidup. Kepuasan tu tak dapat. Sebab apa? Kita tak reda. Sebab saya tak ada dapat kaunseling, saya tak ada tak tahu nak meluah kat siapa. Sebab kalau ikutkan dalam cucu dalam ni pun saya bukan cucu kesayangan. Saya bukan cucu yang rapat. So saya selalu kalau saya family day ke apa, antara ni saya selalu disisihkan. So kat situ saya macam sendiri. Saya membesar dengan orang luar, bukan dengan Keluarga. family. Keluarga pun dikatakan buang akak lah juga. Dia bukan, dia macam orang panggil sekarang ayat palau-palau kata. Tak boleh lah. Ada kau pun tak kisah, tak ada pun tak kisah. Since daripada kejadian akak pada umur 14 tahun di mana akak dirogoh ramai-ramai tu, adakah layanan daripada parents akak berubah? Kalau ikut mak tu marah dia sekejap kan. Tapi macam ayah ni, dia memang tak banyak cakap. Tapi kalau ikutkan dulu paling yang dia sayang kita lah. So ayah anak perempuan ni memang selalu dapat gayan. Tapi nampaklah perubahan tu. And then saya pun tarik diri. Saya tarik diri sebab saya banyak yang orang kata mendiamkan diri. Akak menyesal tak dengan apa yang terjadi time tu? Masa tu taklah. Orang kata perasaan menyesal tu tak datang lagi. Orang kata menyesal ni akan datang di kemudian hari. Benda yang tak sangka akan terjadi, tu yang baru tu. Baru kita akan menyesal. Kita nak flashback balik kalau boleh. Kalau boleh putar masa tu, kita tak putar. Tak nak jadi kan. Tak nak lalui benda tu lagi lah. Kita kalau boleh nak betulkan, kita betulkan. Kalau boleh nak tahulah, service girl tu apa yang dia buat kak? Ada setengah orang, dia orang pakai call tau. Malam ni free tak? Okey lah, nak ambil satu malam, nak ni apa semua. Tapi macam saya sendirian berhad tau. Sendirian. So, saya lepak kat coklat tepi-tepi jalan. Macam pukul 6, 7 tu saya dah ni duduk kat tepi tangga hotel. Ada orang tanya berapa, kita jawab lah. Dan lagi kalau time tu muda-muda kan, boleh lah orang kata nak makap harga sikit kan. Kalau rasa coket panas masa polis tengah ni kan, kita lah yang bukit bintang macam tu.
macam tu. So bayaran hotel tu? Bayar hotel ada customer. Kadang-kadang dia kira jam kan. Tapi customer sekali je. Dah habis-habis sekali kita keluar hotel. Macam tu. Kak, sepanjang akak menjadi servis girl, pernah tak akak disakiti ke ataupun dibuat something yang tidak rela? Tak ada. Oh. Tak pernah lagi lah. Tak pernah lagi. Apa yang membuatkan akak, kalau Mimi tahu Mimi, akak sekarang tengah pregnant kali kedua kan? Ketiga. Oh, kali ketiga. Boleh ceritakan sikit pasal pregnancy akak? Kalau yang masa umur 18 tu pregnant. Time tu main kat coket kat tiba-tiba time tu dah pregnant 6 bulan. 5 bulan 6 bulan like that. Lepas tu ayah datang. Okay. Tak tahu mana dia tahu saya kat situ. Dia datang dan ambil. Dia bawa saya pergi, dia hantar saya pergi pusat perlindungan dekat Batu Gajah. And then saya duduk situ dah sebulan. Saya berontak teruk tau. Sampai saya pukul orang kat situ. Saya berontak. Dia kena solat setiap hari. Dia kena bangun pagi, dia kena buat kerja. Yang kita ni dah shop bebas. Tak balik, memang tak duduk dengan family lah. Shop bebas apa semua. Bagi saya, kenapa kena hantar saya kat sini? Saya pelik. Oh, dia malu. Saya ni ada anak luar nikah. Saya mengandung, tak nak orang tahu. So, jadi macam... Lagi akak memberontak lah. Lagi saya... Itu okey, saya merontak macam tu tau. Bila saat saya bersalin tu, dia orang bagi anak saya kat orang. Kat saya punya kira saudara jauh lah orang kata. Yang duduk Perak kan. So saya macam kat situ saya benci. Saya dah mula start ada perasaan membenci. Daripada situ saya tak boleh pantang lagi. Saya terus keluar daripada rumah. Terus saya itulah, tak pernah balik. Saya tak pernah muncul daripada orang. Diorang ada cari, tapi tak pernah jumpa. Pasal saya ada je dari KL. Kan daripada tadi akak cakap akak memerlukan pertolongan, akak memerlukan someone yang boleh akak luahkan perasaan. Tapi time tu ayah akak ada dan dia mula memberi pertolongan. Tapi apa yang membuat akak rasa macam itu bukan suatu pertolongan? Saya rasa macam dah lambat. Patutnya dulu, bukan sekarang. Macam tu ibaratnya. So bagi saya dia bukan macam dah tak nak tolong saya, tapi dia mau tu nak selamatkan maruah dia je. Itu apa yang keluar pada mulut ayah akak ke ataupun akak je yang Pemikiran akak time tu lah. Kita punya persepsi kita lah. Sebab kita dah ni kan. So jadi macam time tu kita rasa macam yelah, masa dah kita umur belas-belas saya 18. 18 macam kita dalam masih atau ambing lagi lah. Dah pandang tak sana. Tak fikir jauh. Lepas tu bila saya lari tu, saya terus tukar nombor apa semua. Memang tak ada kontak. Ayah kepada anak first akak tu daripada siapa? Customer akak juga ke? Boyfriend ke? Buka lah pintu hati. Guna nak ni lah. Terima. Tapi tak ni juga. Tak boleh. Itulah masalah trust issue. Tak percaya diri sendiri. Tak percaya orang. Apa yang membuat akak tak percaya pada diri sendiri? Apa maksud akak tak percaya kepada diri sendiri? Tak percaya boleh nak teruskan hubungan. Macam nak rasa macam nak. Dia mula-mula je tau. Mula-mula je. Lepas tu lama-lama dia benda tu hilang sendiri. Rasa sayang tu ke? Sebab tak tahulah. Puas cari. Orang kata aku cinta dia. Puas cari mana? Apa perasaan dia? Macam mana rasa dia macam tu? Sayang tu boleh, tapi lama-lama dia macam boring. Itu yang jadi macam dah lah. Macam tu je lah. Macam tu. Laki tu tak cari akak lah? Tak tahu pun mana pergi. Oh, tak tahu. Dah lama. Faham. Lepas tu akak mengandung pula anak second. Pun daripada orang lain yang berbeza lah. Yang tu kesilapannya tu sebenarnya jujurnya tu lelaki orang. So kita pun
nombor 2 kan. Tapi tak kahwin pun. Just berpasangan. Dia tahu tak? Dia tahu. Tapi kita time tu saya masuk penjara kan. Oh, kenapa? Kes rumah sewa je macam tu kan. Lepas tu sekali saya macam dalam penjara saya fikir, kenapa aku nak kena kacau rumah tangga orang? Tapi saya jauhkan diri. Akak banyak berfikir selepas buat ke? Bila dah mengandung yang anak nombor 2 ni, macam kita dah start solat, dah apa semua kan. Dalam penjara kan, dia bagi kita Terdetik kat hati. terdetik lah. Sampai bila macam ni? Macam rasa bersalah lah. Cuba kalau tu suami saya kacau, orang lain kacau, macam tu. Dia fikir macam tu. Lepas tu akak dengan rela hati pergi macam tu je lah. Saya bebas tu, saya terus pindah Negeri Sembilan kan. Lepas tu saya bersalin kat luar. Lepas tu saya mula hidup baru lah. Bila mula hidup baru, kenal dengan yang sama ni, dia macam ni, dah tak jadi service girl, tapi itulah orang kata maksiat pula kan. Orang kata macam kita asal apa je kau boleh. Tapi bila lelaki tu sentuh kita dah, cepat hilang. Cepat hilang apa tu kak? Perasaan yang sepatutnya kita sayang dah ni kan, jadi macam hilang. Mungkin rasa macam dia jadi macam terfikir, kau nak body aku lah sebenarnya. Kau bukan betul-betul nak kahwin dengan aku pun. Itulah pregnant anak ketiga ni. Dia masih contact dengan akak ke? Dia tengoklah status ke apa ke anything. Dia tak pernah cakap kau ni lahirkan aku ke? Dia tahu, tapi dia just cakap apa-apa. Kalau anak tu lahir, dia cakap dia tak ada adik, tak ada ayah, tu je. Kak, akak mempunyai 3 pengalaman beranak daripada 3 orang lelaki yang berbeza. Pernah tak akak rasa macam kesian ke anak-anak aku? Kesian. Memang dia start yang daripada nombor 2 tu dah macam, nombor 2 tu dah banyak buka ni tau, buka mata orang kata kan. Bila tengok muka dia, aku kena stop ni ambil drugs, ambil dadan. Sebab bila aku kena kerja keras ni. Sebab tak nak jadi pengalaman yang nombor 1 tu anak orang ambil. Bila dah besar kan, macam dah sebulan 2 dia dengan kita, bonding tu makin kuat. So rasa macam aku kena ubah cara hidup. Pernah tak anak akak tanya mana daddy? Yang mana daddy? Mana ayah? Mana abah? Yang nombor 2 ni baru setahun 2 bulan. So dia macam siapa lelaki yang dia nampak tu semua panggil papa. Ni nampak lah dia macam memerlukan kasih sayang tu. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni duduk dekat Singgata Dunduk Kasih ni, ada abang-abang yang sayang. Orang kata bila bawa tu bersolat jaga dia. Nampak lah orang kata dia ada kasih sayang kat situ. Bila Mimi dengar kak sekarang dah semayang, that's a good thing kak. Ya. Sebab selalunya yang berlaku macam ni, dia takkan percaya pada agama dah. Tapi akak masih lagi berbalik kepada Allah untuk membantu. Sebab bila kehilangan mak paling terasa sangat. Yang kita rasa memanglah kita ada perasaan benci, tapi apapun tu mak kita kan. Dia macam masa sepupu tu Umi dah tak ada tau, macam tu. Dia percaya atau tak, kita dalam kat hospital baru bersalin, bila dapat tahu benda ni pula, dia rasa macam tiba-tiba kosong, blank. Nak menangis ke tak? Sebab kau main dalam keadaan percaya dan tak percaya. Dah lama sehari tu tengok balik, betul takziah dengan mamak. Dia jadi macam sikit lah aku tak pernah aku tak pernah dapat redha dia lah. Aku dah putus doa, aku dah tak dapat minta maaf. Kat situ lah baru sedar. Ya, akak dah tak ada lagi seorang ibu. Seorang wanita yang boleh kita panggil Umi, yang boleh kita orang kata nak salam masakan dia, nak rasa orang kata benda tu yang kita rindu lah sekarang. Penyesalan paling terbesar sekali kak, semasa akak tahu ibu akak meninggal, apa dia? Penyesalan terbesar, saya tak dapat minta maaf. Adakah sebelum-sebelum tu akak dah kontak mak bapak kak, mak akak? Memang tak. Sejak daripada umur 18 tahun tu akak tak pernah kontak langsung. Sekarang umur akak?
31. 31. Lama juga Kak, berbelas tahun juga putus kontak. Saya tak pernah kontak dengan diorang. Saya tak pernah. Pernah lah saya pergi. Ni rasa macam orang kata kita walaupun kita rindu, tapi saya tak pernah masuk. Tapi saya duduk tepi jalan tengok dia jauh. Kenapa Kak? Kenapa tak pernah nak tegur? Saya seorang keras hati. Dia ego tinggi. So saya duduk tepi jalan. Okey lah, sekali dapat duduk sekali saya caw. Saya balik. Tengok muka mak akak je. Tengok muka mak. Lepas tu bila saya dapat tengok muka adik saya terus malah. So saya macam wujud adik saya tu, saya tak dapat apa dah saya nak. So akak meletakkan kesalahan ke adik akak lah? Meletakkan kesalahan ke adik akak lah? Taklah meletakkan, tapi saya just puncanya macam punca tu. dia as ada. if. Kenapa kena ada adik macam tu? Sebab kita 9 tahun tak ada sendiri. Anak tunggal. Tiba-tiba ada wujud lagi seorang. So macam, lepas tu nak pergi main pun nak kena bawa apa benda ni. Dia macam berontak. Dululah. Dulu. Kenapa wujud dia ni kacau hidup macam tu. Okay, faham. Start tu tak rapat, tak ada apa. Lepas tu dia pernah pula masuk dalam bilik saya. Dia like kan. Saya pula tengah on barang. Mulut je ni. Dah mak saya dapat tahu. Bila mak saya dapat tahu, apa benda semua ni? Kita kena apa tu kat situ kita lagi. Yelah dik. Siapa sebenarnya wujud tadi duk aku mengacar je macam tu. Siapa kau? Sampai saya tanya je tu. Sampai macam tu sekali. Mak akak meninggal sebab apa? Dia tak ada apa. Tiba-tiba dia punya buah pinggang dia. Failure. And then dia ditidurkan. Tak lama tu dia meninggal. Itu yang sepupu saya cerita lah. Saya macam, masa dia ditidurkan tu pun saya macam minta bisi. Saya just cakap saya nak bersalin, nak dekat bersalin. Saya kata saya lagi berapa bulan bersalin, minta restu. Tu je. Tak ada kontak. Tak lama tu saya ada bersalin, tiba-tiba sepupu saya tanya. Dia cakap sabar banyak nak beritahu Umi tak ada. Tu yang jadi macam, betul ke ni? Dia kosong situ, dia blank. Masa arwah ayah dulu pun, arwah ayah tu saya macam biasa je. Tapi yang dia meninggal pun time solat kan. So terlalu banyak fikir. Maksudnya akak tak pergi pun di pengebumian mak akak ataupun ayah akak? Tak pernah. Sampai begitu sekali kak rasa keras hati akak pada parents? Masa arwah ayah tu keras hatian. Sejujurnya saya pun tak tahu kubur dia belah mana. Tak pernah rasa nak cari ke kak? Sebab adik saya tu apa, kau tanya aku kubur ayah apa, aku tak boleh tahu. Pada adik akak lah yang paling jahat. Saya lah punca. Bila saya buat hal, kiranya bila saya buat hal, saya tak balik ni apa semua kan, dia kena pikul tanggungjawab tu. Dia yang jadi macam saudara. Dia yang anak bongsu, tapi dia jadi anak pertama dah. Dia macam tu lah, beban dia banyak. Saya pun tak dengar dengan dia. So saya cakap, tak apa, kau ni jalan masing-masing. Akak pun tak rapat dengan adik. Pernah tak akak rasa bersalah kat dia? Tak tahulah, sebab mungkin sebab tak rapat. So jadi macam kadang-kadang lupa yang wujud dia ada dalam hidup. Penghinaan Mimi percaya banyak yang akak dapat. Mungkin akak boleh ceritakan salah satu penghinaan ataupun antara penghinaan yang you rasa macam paling berat sekali pernah dapat. Saya pernah lah dapat hinaan yang since sebab kita jadi service girl last 2019 kan. So try. The last bila orang dapat tahu yang kita ni bekas service girl, kau sedar diri lah, kau tu pelacur, kau tak layak untuk mana-mana lelaki. So kat situ kita pegang jadi macam trust issue lah untuk satu-satu hubungan yang kita rasa tak pernah rasa macam nak rasa kahwin. Tak lah. So akak aman takkan berkahwin lah. Satu lagi fikir wali kita, adik pun dah kita tak tahu mana. So kat situ je dah berat. Lepas tu dari satu berat apa tahu, buatnya nak
family lelaki tu dapat tahu yang kisah silam. Boleh terima ke? Of course dia macam, saya tahu dia macam arwah mak ayah saya, maruah, pegang teguh pada maruah. So takkan saya nak kena adab lagi. So saya macam serah pada Tuhan, tapi hati tu dah lain lah. Rasa macam dia sedap menangis, tapi dia dah macam tak ada mata lah. Sebab kalau ikutkan, bila terfikir kan, hari-hari semua menangis. Dan sedar tak sedar macam tu. Tapi selagi kita boleh sampai tahap air mata tu dia Kering. Sebab kita nak menyesal dengan air mata lebih-lebih pun tak kan. Tapi kita berdoa, salat taubat dia, minta redha Allah. Sepanjang akak berumur 14 tahun sehinggalah ke 31, peristiwa hitam apa yang paling akak ingat sekali? Masa umur 14 lah. Masa umur 14 yang kena Permulaan semuanya rosak. Permulaan tu dan semuanya jadi macam ni. Kalau boleh putarkan masa Itulah yang paling akak nak stopkan sebenarnya. rasa macam kalau boleh kita putar balik, putar betul-betul putar. Pergi sekolah elok, tak payah berkawan, tak apa. Kat sekolah pun saya pun memang kena palau, tak ada kawan pun. So bila dah biasa hidup macam tu, so saya terbawa lah. Sampai sekarang pun saya banyak macam orang cerita buruk lah kan, cerita lah. Tak kisah. Nak backstep, tikam selagi boleh. Itu hak individu. Dan kita tak boleh paksa orang untuk suka kita. Berubah macam mana pun kita, jadi ke arah kebaikan, sebenarnya kejahatan kita dulu yang dah tutup. Betul. So saya rasa saya berubah pun bukan sebab siapa. Saya berubah kerana Allah. Mungkin akak ada beberapa nasihat ataupun tujuan sebenarnya akak berada di sini. Akak nak sampaikan apa pada mereka yang mendengar ini? Bagi saya macam, saya rasa selagi orang kata ada masa, sebusy apa pun kita, sibuk apa pun kita, masa dengan mak ayah tu kita kena hargai, sayang diorang. Sebab bila diorang dah tak ada tu, hidup kita kosong. Orang kata kau sambut raya pun tak guna. Tak ada siapa. Lepas kosong, jalan hidup sendiri, rasa macam tak best. Kau happy tapi kau tak tahu apa yang kau happy. Kau sedih pun kau tak tahu apa yang kau sedih. Dia macam hilang punca. Sebab tu orang kata, selagi ada mak ayah, jaga elok-elok. Sejahat apa, seburuk apa pun kita, mak ayah kita yang kata ni. Satu lagi, jangan tengking mak ayah. Tinggi suara ke, kurang ajar ke. Jangan. Jahat apa pun kita, mak ayah kita jangan kita kurang ajar. Sebab yelah, diorang besar dengan kita. Diorang lagi banyak, orang kata, yelah, dugaan. Macam mana cek duit. Tapi yang kita nampak salah diorang kan. Itu lah. Terlalu yang ikut kata hati. As someone yang telah melalui service girl, yang telah melalui banyak perik hidup, adakah akak macam menggalakkan untuk wanita sana melalui perkara yang sama macam akak? Takkan, saya tu tak menggalakkan lah. Bila tengok kes budak-budak sekarang kan, anak-anak apa Gen Z. Gen Z. Gen Z. Yang milih. Dia agak macam bila, okay, kau putus kau dengan tukar dengan orang ni. Dia jadi macam, saya tengok diri sendiri tau. Kalau boleh janganlah macam tu. Orang kata benda tu kita akan menyesal. Awak kata, saya kata tadi, menyesal tu kemudian hari. Menyesal kemudian hari amat menyakitkan sebenarnya. Benda tu kita akan lalui hari-hari kita yang seterusnya. Rasa tu sakit. So pengalaman akak sepanjang menjadi service girl tu tak pernah yang teruk-teruk berlaku?
Tak pernah lagi lah. Kawan-kawan akak ke, pengalaman kawan akak? Oh, Yang kalau pernah. lorong 1, lorong 2 tu pondan jatuh, kena tolak. Pondan jatuh? Pak Akmal ni pun dia NGO untuk lorong untuk ni, dia memang tahu. Dia ambil pondan tu, dia ambil customer punya duit tau. Customer tengah pergi mandian. Lepas tu berebut-rebut dengan customer tolak. Jatuh dia tingkat-tiga kat tingkap. Okay Kak, banyak sebenarnya cerita ataupun ilmu yang Mimi dapat daripada akak. Kita rasa kehidupan kita teruk, tapi sebenarnya ada lagi yang lebih lagi dugaannya. Ya. Kita rasa dugaan kita lagi dah teruk sangat sebenarnya ada lagi orang lagi diuji lagi teruk daripada kita. Inilah realiti kehidupan. Kita selalu harapkan realiti kehidupan penuh dengan manis-manis je. Tapi di sebalik satu side, ada juga orang yang terpaksa melalui benda ini untuk teruskan kehidupan. Betul tak? Mi nak ucapkan terima kasih lagi sebab sanggup berada di sini bersama dengan Sembang Wanita Esra, meluahkan perasaan akak, menceritakan pengalaman akak, memberi nasihat. Kami harap yang baik-baik saja buat akak lepas ni. Amin. Untuk akak lepas ni dah 7 bulan lebih kak lagi sikit je. Lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan je kak. Semoga semuanya dipermudahkan dan hijrah akak lepas ni lagi mudah. Amin. Kak, terima kasih lagi sekali. Mungkin akak ada kata-kata terakhir yang akak ingin cakapkan? Jangan buat satu benda yang kita akan menyesal suatu hari nanti. Kalau boleh rasa macam sempat patah balik tu. Sempat sedar tu sedar dulu. Jangan buat benda yang sebab sakit bila menyesal di kemudian hari ni. Dia makan diri kita balik. Cakap yang baik-baik dan saya harap semoga semua pendengar Mingguan Wanita kali ini akan berfikiran lebih terbuka. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya dengan topik yang lagi menarik hanya di Sembang Wanita Extra. Teman setiap minggu. Kita bertemu lagi di episod yang seterusnya hanya di Sembang Wanita Extra, Mingguan Wanita, teman setiap wanita. Bye.